76.6% dari 28 juta penduduk Venezuela hidup dalam keadaan yang amat miskin pada tahun ini, iaitu meningkat dari 67.7% dari tahun 2020, walaupun negara ini mempunyai simpanan minyak terbesar dunia. Statistik menunjukkan pada tahun 2020, jumlah rizab minyak ialah sebanyak 304 bilion tong, iaitu mengatasi Arab Saudi dengan 298 bilion tong dan Kanada 168 bilion tong. Rakyat Venezuela hilang kemampuan membeli dan tidak mampu mencari wang bukan kerana malas, akan tetapi tiada sebarang pekerjaan di negara itu. Sektor awam hanya dapat membayar gaji sebanyak $3 sebulan, iaitu sekitar RM12.50, manakala peluang di sektor swasta sangat sedikit. Tahun ini adalah tahun ke-7 kegawatan ekonomi ditambah dengan ketidakstabilan dalam politik yang menyebabkan barangan asas kritikal seperti makanan dan ubatan sukar diperolehi. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana negara yang kaya dengan sumber minyak iaitu Venezuela mengalami krisis ekonomi terbesar dalam sejarah. Teruskan menonton. Venezuela dan minyak. Kekayaan yang dikecapi oleh Venezuela adalah selepas telaga minyak yang besar ditemui pada tahun 1922, iaitu Maracaibo Basin. Akan tetapi, hasil minyak dibolot oleh pemimpin diktator yang korup dengan lebih 100 syarikat dari luar yang dibenarkan beroperasi di Venezuela. Pada tahun 1928, Venezuela berjaya menjadi pengeksport minyak kedua terbesar dunia selepas Amerika Syarikat. Pemerintah hanya bergantung kepada hasil minyak, manakala industri pertanian amat terhad kerana tanah hanya dimonopoli oleh beberapa keluarga kelas atasan. Rakyat ketika itu merasakan hasil kemewahan sebenar hanya dinikmati oleh 20% golongan atasan yang membolot 80% hasil pendapatan negara. Pada tahun 1958, pemerintah diktator dan korup Marcos Pérez Jiménez berjaya digulingkan. Kemudiannya, dua parti terbesar mentadbir bersama secara demokrasi. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Venezuela adalah termasuk antara 20 negara paling kaya jika diukur dengan hasil pendapatan per kapita. Venezuela adalah pengeluar minyak kedua terbanyak sehingga tahun 1960 dan selepas itu digantikan oleh Kesatuan Soviet, pengeksport minyak utama sehingga awal 1970-an. Kerajaan ketika itu mampu memberikan pinjaman kewangan dengan kadar faedah yang rendah, kemudahan awam cuma dan memastikan nilai kadar tukaran mata wang yang tinggi bagi membolehkan barangan import untuk keperluan rakyat dibawa masuk. Rakyat Venezuela menikmati kehidupan yang selesa dengan limpahan hasil minyak dan ahli politik juga menjadi semakin berkuasa. Pada tahun 1973, Persatuan Minyak OPEC mengenakan sekatan embargo ke atas Amerika Syarikat dan Venezuela mendapat keuntungan yang banyak dengan harga minyak yang meningkat sehingga 4 kali ganda. Namun pada akhir tahun 1980-an, harga minyak merosot menyebabkan hutang negara bertambah dan ekonomi mula merosot. Venezuela akhirnya terpaksa mendapatkan bantuan IMF dan membuat perubahan dalam dasar ekonomi seperti penarikan subsidi kepada rakyat yang menyebabkan harga barangan dan minyak meningkat mendadak. Keadaan menjadi semakin buruk dan pada 27 Februari 1989 berlaku rusuhan besar yang dikenali sebagai Caracazo disebabkan rakyat sudah mula tertekan dengan situasi kegawatan ekonomi serta kenaikan harga barangan. Kira-kira 2,000 orang terbunuh dalam ketegangan dengan anggota keselamatan di bandar Caracas. Venezuela di bawah Hugo Chavez. Venezuela tidak boleh dipisahkan dengan nama Hugo Chavez, iaitu bekas presiden yang memerintah dari tahun 1999 hingga 2013. Ketika awal 1990-an, reformasi ekonomi yang cuba dilakukan kerajaan tidak berjaya kerana rakyat tidak dapat menerima bahawa Venezuela yang dahulunya mewah kini dalam situasi kemerosotan ekonomi. Hugo Chavez kemudian memenangi pilihan raya pada tahun 1999 selepas beliau dipenjarakan selama 2 tahun dan mendapat pengampunan. Beliau adalah pendukung ideologi sosialis dan melakukan reformasi terhadap cara pentadbiran dengan membuat perlembagaan baru untuk membolehkan polisi sosial dan ekonomi negara dibangunkan bagi semua rakyat dengan menggunakan hasil minyak negara. Untuk syarikat seterusnya, Hugo Chavez mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk sektor pendidikan, kesihatan, perubatan dan perumahan bagi 30 juta rakyatnya. Hasil minyak digunakan untuk menghapuskan perbezaan kelas sosial rakyat dan kemiskinan berjaya dikurangkan dari 70% pada tahun 1999 kepada 30% pada tahun 2013. Venezuela menjadi negara sosialis secara formal apabila kerajaan membeli semua syarikat-syarikat swasta yang penting termasuk syarikat telekomunikasi serta bank komersial terbesar Banco de Venezuela pada tahun 2009. Kerajaan juga mengawal sepenuhnya harga barangan keperluan menyebabkan pengusaha perniagaan mula menghentikan pengeluaran disebabkan tiada keuntungan.
Akan tetapi, Hugo Chavez mengabaikan perbelanjaan dalam satu aspek paling penting, iaitu pengurusan fasiliti pengeluaran minyak yang menyebabkan pengeluaran minyak semakin menurun. Dutch disease, kebergantungan ekonomi negara kepada satu sumber. Istilah Dutch disease diperkenalkan oleh The Economist pada tahun 1977 bagi menggambarkan kelemahan ekonomi yang berlaku di Belanda apabila sumber gas asli yang banyak ditemui di negara itu telah menyebabkan masalah ekonomi apabila pendapatan negara hanya bergantung kepada satu sumber komoditi yang berubah-ubah harganya di pasaran. 99% dari pendapatan ekspor negara Venezuela adalah dari penjualan minyak, akan tetapi pelaburan untuk penyelenggaraan bagi aktiviti pengeluaran minyak sangat sedikit. Pengeluaran minyak menjadi semakin menurun semasa pemerintahan Hugo Chavez. Di Venezuela, apabila harga minyak meningkat, membolehkan barangan diimport dengan banyak bagi mencukupkan keperluan yang tidak mampu disediakan oleh sektor pembuatan dalam negara. Akan tetapi, apabila harga minyak mula menjunam, hasil pendapatan negara tidak mencukupi untuk membeli barangan import dan bekalan keperluan mula menjadi terhad. Pengeluarannya pula pernah mencecah sehingga 3.8 juta tong sehari pada tahun 1970-an, tetapi menjadi sekitar ratusan ribu tong sehari. Bermula tahun 2014, harga minyak mula jatuh mendadak dari $100 setong kepada bawah $30 setong pada tahun 2016, menyebabkan Venezuela mula mengalami krisis ekonomi dan politik juga semakin tidak stabil. Venezuela juga terbeban dengan hutang yang banyak disebabkan perbelanjaan besar oleh kerajaan sebelum ini. Hyperinflasi. Bayangkan situasi di mana pengguna mahu membuat pembelian di kedai, akan tetapi semua barangan yang ada tidak diletakkan tanda harga. Ini kerana harga barangan tersebut mungkin akan berubah dalam tempoh sejam selepas itu, atau boleh terjadi tiada langsung barangan untuk dibeli, termasuk makanan dan ubatan. Hyperinflasi ialah kadar inflasi yang berlaku melebihi 50% pada bulan tersebut dan naik dengan sangat cepat. Kegawatan ekonomi menyebabkan bank mula mencetak wang dengan agresif, seterusnya hilang nilai sebenar. Harga barangan naik secara mendadak dengan rakyat yang tiada sumber pendapatan dan tiada pelaburan asing dari luar yang masuk. Selain itu, semakin ramai yang hilang kepercayaan dengan mata wang sesebuah negara dan akan menjualnya, turut memburukkan lagi keadaan. Oleh sebab tidak yakin dengan mata wang negara sendiri, kerajaan dan rakyat mungkin akan memilih untuk menggunakan mata wang asing yang lebih stabil. Rakyat juga memilih untuk melakukan sistem barter bagi mendapatkan makanan dan barangan asas. Kadar hyperinflasi meningkat dari 9.02% kepada 10 juta % sejak 2018. Pengucupan ekonomi pula telah mencecah 65% sejak 2013 hingga 2019. Kerajaan Venezuela telah mengambil langkah membuang 5 angka sifar pada mata wang Bolivar, iaitu menurunkan nilainya sebanyak 95%. Ini merupakan penurunan nilai mata wang paling besar dalam sejarah dunia moden. Sebelum perubahan mata wang dilakukan, harga 2.4 kilogram ayam adalah bersamaan dengan 14.6 juta Bolivar dan pembeli terpaksa membawa bersamaan 73 cm tinggi wang 1000 Bolivar. Pemerintahan Venezuela ketika ini. Venezuela yang dipimpin oleh Presiden Nicolas Maduro yang dipilih sendiri oleh Hugo Chavez sebelum kematiannya akibat kanser pada tahun 2013. Kini, keadaan politik adalah sangat tidak stabil dan Maduro dituduh tidak telus dalam pilihan raya yang diadakan pada tahun 2018 dan menang di atas faktor sokongan tentera sahaja. Pilihan raya tersebut dianggap tidak sah oleh Amerika Syarikat dan beberapa negara Kesatuan Eropah yang juga menyebabkan sekatan ekonomi terhadap Venezuela. Walaupun tidak disukai oleh beberapa kuasa barat, China, Rusia dan Cuba telah membantu mengekalkan kuasa Presiden Maduro dengan memberi pinjaman wang, senjata dan pengurusan politik. China dan Rusia memberi pinjaman dan pelaburan bernilai ratusan bilion $, sejak sedekat yang lepas. China mampu memberi pinjaman yang sangat besar yang juga mengejutkan pihak IMF. Venezuela pula mengekspor minyak dengan harga yang lebih murah kepada China dengan jumlah 350,000 tong sehari pada awal tahun 2019. Walaupun mendapat amaran dari Amerika Syarikat, aktiviti pengeksportan ini diteruskan dengan kerjasama syarikat minyak dari Rusia. Kesimpulannya, ideologi sosialis yang dibawa oleh Presiden Hugo Chavez bukan penyebab masalah yang dihadapi Venezuela ketika ini, akan tetapi rasuah dan pentadbiran yang tidak efisien menyebabkan sesebuah negara yang kaya dengan minyak ini runtuh. Jika mempunyai kerajaan yang stabil dan kukuh, negara Venezuela yang berada di atas simpanan emas hitam terbesar ini boleh membangun seperti Arab Saudi dan Qatar. Jika krisis dalaman seperti isu politik tidak boleh diselesaikan dengan baik, negara-negara luar sentiasa cuba mengambil kesempatan dan tentunya hasil kekayaan negara masih tidak dapat disalurkan kepada rakyat sendiri. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe
Jumpa lagi.